Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada panel 1, Tuan Haji Ramlan bin Mala, pensyarah pembimbing saya iaitu Dr. Lim Chika. Pada hari ini saya Nuria Ediza binti Jeffrey daripada Option Pendidikan Pemulihan 9 Jun 2016 akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kekemasan tulisan murid dari segi jarak perkataan dengan menggunakan pembaris jari dalam kalangan murid pemulihan tahun 2. Kita teruskan dengan isi kandungan yang saya akan bentangkan pada hari ini, iaitu pertama adalah pendahuluan, kedua fokus kajian, ketiga objektif dan soalan kajian, keempat peserta kajian, kelima pelaksanaan kajian, keenam dapatan kajian, seterusnya refleksi, cadangan tindakan susulan dan rujukan. Pendahuluan bagi kajian tindakan saya adalah program pemulihan khas telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM semenjak tahun 1960-an bagi membantu murid-murid di sekolah rendah amnya yang menghadapi masalah khusus dalam pembelajaran, iaitu menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Tulisan adalah terjemahan simbol-simbol bahasa dalam bentuk suku kata atau ayat yang membawa maksud. Selain itu, bagi definisi menulis pula ialah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Di samping itu, melalui kajian ini juga ia menekankan permasalahan murid dalam aspek tulisan sama ada dari mata pelajaran matematik dan bahasa Melayu. Menurut Natesan 2010, kemahiran menulis merupakan kemahiran yang agak kompleks dan mencabar. Tulisan yang tidak kemas dan cakar ayam akan menyukarkan guru untuk menyemak tugasan mereka, dan mereka juga sudah tentu tidak mampu untuk membaca semula tulisan yang telah ditulis oleh mereka. Melalui Raja 1, kita boleh lihat adalah reka bentuk pembaris jari, di mana bentuk pembaris jari ini adalah seperti bentuk pembaris sebenar dan hanya ditambah dengan replika jari bagi membantu murid untuk mengukur jarak yang sepatutnya mereka buat apabila ingin memulakan perkataan yang baru. Okey, di mana seharusnya jarak antara perkataan dengan perkataan lain adalah sekurang-kurangnya mengikut langkawan huruf O. Maksudnya kebesaran huruf O adalah jarak untuk seharusnya mereka melakukan penjarakan tulisan yang betul. Seterusnya adalah fokus kajian bagi kajian tindakan yang telah dijalankan oleh pengkaji adalah bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid yang melibatkan dengan kekemasan tulisan, mengkaji keberkesanan penggunaan kaedah pembaris jari untuk membantu murid pemulihan tahun 2 meningkatkan kemahiran kekemasan tulisan dari segi jarak perkataan dalam ayat. Oleh itu, bagi membantu pengkaji dalam menjalankan penyelidikan tindakan, pengkaji telah mengambil satu model penyelidikan tindakan bagi membantu mereka untuk dijadikan sebagai garis panduan. Okey, pengkaji telah menggunakan model kajian tindakan Chemis dan McTaggart 1988 sebagai prosedur tindakan dalam kajian ini. Pengkaji memilih model ini kerana ia mempunyai prosedur yang menepati matlamat kajian tindakan yang pengkaji laksanakan. Terdapat 2 kitaran dalam gelong tindakan ini. Setiap gelong terdiri daripada 4 elemen, iaitu merancang, bertindak, membuat pemerhatian dan membuat refleksi. Raja 2 menunjukkan kitaran bagi model kajian tindakan oleh Chemis dan McTaggart 1988, di mana terdapat 2 gelong yang telah dikemukakan oleh Chemis dan McTaggart, di mana kita boleh lihat pada gelong pertama dia bermula daripada mereflect, di mana pengkaji akan membuat tinjauan awal berkaitan masalah yang mereka hadapi. Untuk kajian ini saya telah membuat tinjauan awal pada dasarnya adalah sewaktu
praktikum fasa kedua, di mana pengkaji telah tahu murid-murid pemulihan mereka mempunyai masalah dari segi tulisan, terutamanya daripada kekemasan tulisan dari segi jarak perkataan. Jadi di situ masalah yang dihadapi pada praktikum fasa kedua adalah menulis dengan betul dari segi jarak perkataan. Jadi masalah ini telah dibawa kepada fasa internship bagi menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pada fasa internship akan bermulanya fasa merancang, di mana pada fasa ini pengkaji akan merancang tindakan yang boleh diambil atau intervensi yang boleh dibagi kepada peserta kajian dalam mengatasi masalah mereka. Seterusnya kita akan beralih ke proses bertindak, di mana pada waktu ini pengkaji akan melaksanakan segala tindakan yang telah dirancang sewaktu proses merancang. Jadi pada waktu inilah akan berlakunya pelbagai sesi seperti sesi temubual, sesi pemerhatian dan sesi dokumen, analisis dokumen. Pada waktu inilah pengkaji akan analisis dokumen seperti lembaran kerja, ujian diagnostik, hasil buku murid. Jadi pada waktu inilah pengkaji akan menganalisis semua benda tersebut. Okey, setelah itu pengkaji akan memerhati, di mana pada peringkat ini pengkaji akan mengumpul dan menganalisis data bagi memfailkan keberkesanan tindakan. Pada waktu inilah segala pemerhatian yang telah dibuat pada proses bertindak akan dianalisis, dan pada peringkat ini data akan ditafsir mana sama ada keberkesanan penggunaan pembaris jari itu berjaya atau tidak, dan masalah ini akan dibawa pada mereflect. Maksudnya waktu itulah reflect sama ada berkesan atau tidak penggunaan pembaris jari. Sekiranya tindakan yang diberikan itu tidak berkesan, gelung kedua akan digunakan untuk tindakan seterusnya dan digunakan, dan dia akan bermula balik pada proses merancang. Seterusnya kita akan beralih kepada objektif kajian yang ingin dicapai oleh pengkaji melalui kajian yang telah dijalankan. Objektif yang pertama adalah bagi meningkatkan kemahiran menulis perkataan dengan jarak yang betul menggunakan pembaris jari dalam kalangan murid pemulihan tahun 2. Dan objektif yang kedua adalah menambah baik amalan pedagogi pengkaji dalam meningkatkan kemahiran menulis dengan kemas dari segi jarak perkataan dengan menggunakan pembaris jari dalam kalangan murid pemulihan tahun 2. Seterusnya adalah persoalan kajian. Apa soalan-soalan yang bagi menjawab kajian ataupun bagi menjawab objektif? Yang pertama adalah bagaimanakah murid menguasai kemahiran menulis dari segi jarak yang betul? Dan yang kedua, bagaimanakah pengkaji dapat menambah baik amalan pedagogi dalam meningkatkan kemahiran menulis dengan kemas dari segi jarak perkataan bagi murid pemulihan tahun 2 menggunakan pembaris jari. Oleh itu, melalui kajian ini terdapat beberapa orang peserta kajian yang telah diambil oleh pengkaji. Peserta kajian yang terlibat dalam kajian adalah seramai 3 orang, di mana peserta kajian adalah terdiri daripada murid tahun 2, tahun 2A, dan seramai 2 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Pengkaji telah dilabelkan pengkaji telah melabelkan peserta lelaki kepada peserta 1 dan peserta 2, manakala peserta perempuan dilabelkan peserta 3. Seterusnya kita tengok daripada jadual 1, iaitu pelaksanaan kajian. Terdapat 7 langkah yang dilakukan oleh pengkaji dalam menjalankan kajian untuk melihat keberkesanan penggunaan pembaris jari, di mana pengkaji telah menggunakan minggu internship untuk menjalankan kajiannya, dan pengkaji telah bermula dengan prosedur pertama, iaitu mengenal pasti masalah pada minggu 1 dan minggu kedua. Dan seterusnya pada minggu ke-2 dan ke-3, pengkaji juga akan membuat tinjauan awal, maksudnya akan melihat permasalahan murid dan mengutip data melalui ujian diagnostik. Dan pada minggu kedua, ketiga juga, selepas sahaja pengkaji melihat apa masalah murid,
pengkaji merancang pelan tindakan yang boleh diambil bagi mengatasi masalah. Dan pada minggu ketiga dan keempat, pelaksanaan pelan tindakan dijalankan oleh pengkaji. Dan pada minggu keempat, pada waktu itu juga, selepas saja melaksanakan pelan tindakan, pengkaji akan menganalisis data. Dan pada minggu kelima, pengkaji akan membuat refleksi dan akhirnya pengkaji akan menulis laporan bagi setiap tindakan yang telah diambil kepada peserta kajian. Pelaksanaan kajian iaitu pada sesi pertama, pengkaji telah memberi penerangan kepada setiap peserta kajian apa dimaksudkan dengan tulisan yang kemas dari segi jarak perkataan. Pada waktu ini, pengkaji akan memberi kepada peserta kajian contoh-contoh lembaran kerja yang dihasilkan oleh kawan-kawan mereka sendiri dengan tulisan yang menepati kriteria tulisan yang kemas. Jadi daripada sini peserta kajian boleh lihat apa perbezaan tulisan mereka dengan tulisan yang kemas, iaitu dari segi jarak perkataan. Seterusnya, pada sesi kedua, pengkaji akan memberi penerangan secara lebih jelas tentang penulisan ataupun tulisan yang kemas dari segi jarak perkataan. Dan pada waktu ini juga, pengkaji akan memperkenalkan bahan yang akan digunakan kepada peserta kajian, iaitu pembaris jari. Pengkaji akan memberikan murid lembaran kerja iaitu petikan mudah untuk disalin semula dengan menggunakan pembaris jari dan bantuan pengkaji supaya mereka lebih faham apa dimaksudkan dengan jarak perkataan dalam ayat yang betul. Ini pula adalah sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini murid akan diberi pengukuhan iaitu latihan bertulis petikan mudah menggunakan pembaris jari. Rajah 5 adalah menunjukkan lembaran kerja 1. Okey, di mana untuk pengetahuan panel dan pensyarah pembimbing, pengkaji memberikan latihan bertulis kepada murid adalah berbentuk ansur maju, di mana setiap kali pengkaji memberikan latihan, dia akan diberikan secara petikan yang mudah, yang lebih mudah, dan seterusnya akan pergi ke peringkat yang sukar. Ini adalah bagi membantu murid bersedia dengan setiap perbuahan dan mereka tidak terkejut tiba-tiba terus tulis yang panjang. Jadi dia akan langsung maju daripada mudah ke sukar. Jadi pada sesi ketiga ini, pengkaji memberikan sesi latihan yang lebih mudah terlebih dahulu. Untuk yang sesi ke-8 pula adalah sesi pengujian, iaitu latihan bertulis petikan panjang tanpa menggunakan pembaris jari. Sebelum sesi ke-8, sesi yang sebelum-sebelum ini, mereka diberi lembaran kerja sama seperti sesi ketiga, di mana mereka akan tulis semula petikan yang diberikan, cuma tahap kesukaran berubah. Tetapi teknik yang diberikan masih lagi menggunakan pembaris jari. Cuma sampai saja sesi ke-8, iaitu sesi pengujian, mereka tidak lagi menggunakan pembaris jari untuk membantu mereka dalam menulis tulisan yang kemas dari segi jarak perkataan. Di sini mereka akan menguji diri mereka, adakah mereka ingat tentang pembaris jari, adakah mereka ingat apa fungsi pembaris jari. Pada waktu itu pengkaji akan tengok keberkesanan pembaris jari selepas beberapa sesi sebelum ini dijalankan. Jadi kita boleh lihat melalui lembaran kerja tersebut dan hasil lembaran kerja yang dihasilkan oleh murid, peserta kajian faham apa itu maksud jarak dalam perkataan, dan mereka telah melakukan penjarakan yang sangat ketara dan boleh difahami apa yang ditulis oleh mereka. Walaupun tulisan mereka masih tulisan yang sama seperti awal, seperti ujian diagnos, tetapi disebabkan jarak-jarak yang telah mereka lakukan dalam lembaran tersebut, guru atau pembaca boleh faham apa yang mereka sampaikan. Jadual 3 menunjukkan keputusan ujian diagnostik sebelum intervensi. Okey, ini adalah analisis dan interpretasi data, di mana data ini adalah diambil pada ujian diagnostik sebelum intervensi. Kita boleh lihat di sini pada ujian diagnostik, pencapaian bagi ketiga-tiga murid adalah sangat rendah, di mana kekerapan mereka melakukan kesalahan jarak dalam ayat adalah
dalam lingkungan 11 hingga 15. Jadi pada tahap ini mereka sangat dikategorikan tulisan yang tidak kemas dan tidak boleh dibaca langsung kerana terlalu rapat antara perkataan dengan perkataan yang lain. Jadi melalui sini kita boleh lihat yang pencapaian mereka pada tahap ketika ini sangat tidak baik dan perlu diatasi. Oleh itu, kita lihat pula kepada keputusan hasil lembaran kerja selepas intervensi. Okey, keputusan hasil lembaran kerja ini adalah hasil keputusan yang terakhir, iaitu pada sesi ke-8 selepas pengkaji menarik penggunaan pembaris jari apabila menyalin semula petikan yang diberikan. Okey, melalui jadual 4 ini kita boleh lihat bahawa keputusan PK1, PK2 dan PK3 sangat memberangsangkan kerana mereka telah mencapai pada tahap cemerlang, dan kekerapan yang mereka lakukan dalam lembaran kerja tersebut adalah dalam lingkungan kosong dan lingkungan 5. Maksudnya di sini antara peserta kajian 1, 2 dan 3 ada di antara mereka yang tidak langsung melakukan sebarang kesalahan dalam menyalin semula petikan yang diberikan oleh pengkaji. Seterusnya kita boleh tengok daripada penelitian dokumen sebelum dan selepas intervensi. Sebelum intervensi, tulisan mereka agak terlalu rapat dan bertindih kalau kita boleh lihat di situ, dan apabila intervensi dijalankan telah berlakunya penjarakan yang betul bagi setiap perkataan. Maksudnya di sini perkataan mereka, tulisan mereka tetap sama, tetap seperti itu, tetapi disebabkan penjarakan yang telah mereka lakukan, ayat tersebut ataupun petikan tersebut mudah difahami dan boleh dibaca oleh pembaca. Kita pergi pada dapatan kajian, iaitu bagi menjawab persoalan kajian 1, bagaimanakah murid menguasai kemahiran menulis dari segi jarak yang betul. Pertama adalah pengkaji telah memberikan latihan pengukuhan berbentuk lembaran kerja kepada setiap peserta sebanyak 6 kali. Pada peringkat awal, iaitu pada lembaran kerja 1 hingga 4, pengkaji telah meminta peserta kajian menyiapkan tugasan menggunakan pembaris jari. Manakala untuk peringkat yang seterusnya, tiada lagi penggunaan pembaris jari bagi membantu mereka dalam menyiapkan tugasan. Di samping itu, lembaran kerja yang diberikan pada setiap sesi adalah berbentuk ansur maju, iaitu daripada teks petikan mudah kepada teks petikan yang lebih panjang. Penggunaan pembaris jari telah membantu meningkatkan kekemasan tulisan murid pemulihan tahun 2 dari segi jarak perkataan. Ia dapat dilihat melalui penelitian dokumen yang dibuat sebelum dan selepas intervensi. Seterusnya adalah bagi menjawab persoalan kajian kedua, iaitu bagaimanakah pengkaji dapat menambah baik amalan pedagogi dalam meningkatkan kemahiran menulis dengan kemas dari segi jarak perkataan bagi murid pemulihan tahun 2 menggunakan pembaris jari. Bagi menjawab soalan tersebut, pengkaji telah menggunakan 2 instrumen, iaitu analisis pemerhatian dan analisis temu bual. Analisis pemerhatian, pengkaji telah menggunakan nota lapangan. Pengkaji juga telah mencatat perubahan tingkah laku peserta berdasarkan 2 tema, iaitu teruja dan minat. Maksudnya di sini pengkaji telah mengeluarkan tema bagi memudahkan pengkaji untuk melihat keberkesanan penggunaan tersebut dalam amalan pedagogi. Jadi tema yang mudah dilihat apabila sesuatu bahan diberikan kepada peserta adalah teruja dan minat, di mana walaupun sesi tersebut telah berulang-ulang digunakan atau berulang kali diberikan kepada murid, teruja dan minat terhadap murid tidak lupus, dan mereka sentiasa ingin menggunakan pembaris tersebut. Mungkin faktor visual bahan tersebut yang menarik minat mereka untuk menggunakannya. Dan pengkaji mencatat perubahan tingkah laku tersebut menggunakan teknik budalan. Maksudnya di sini setiap kali tema teruja dan minat berlaku sepanjang pemerhatian tersebut, pengkaji akan mencatat perubahan tersebut menggunakan teknik gundalan. Jadual 5 menunjukkan hasil analisis nota lapangan yang telah berlaku pada sesi yang ke-8.
Hasil daripada jadual 5 menunjukkan pengulangan tingkah laku yang ditunjukkan oleh peserta kajian ini dapat memberi maklumat kepada penyelidik bahawa tindakan yang dilaksanakan ini berkesan dalam menambah baik amalan pedagogi pengkaji. Yang mana kita tengok daripada jadual 5, kekerapan berlakunya tingkah laku teruja adalah pengulangan sebanyak 7 kali, dan bagi pengulangan minat yang ditunjukkan oleh pengkaji peserta dalam kajian yang dilakukan oleh pengkaji pun adalah sebanyak 7 kali. Oleh itu, refleksi yang telah dapat dibuat oleh pengkaji, terdapat beberapa refleksi. Okey, sebelum itu kita tahu dulu ataupun apa kepentingan refleksi. Jadi menurut Jamilah Ahmad tahun 1990-an, amal refleksi dalam kalangan guru adalah sangat penting sebagai asas bagi menggerakkan guru menyelidik, menyiasat dan memperbaiki amalan pengajaran masing-masing. Pengkaji berasa gembira dan berpuas hati kerana dapat melihat keberkesanan penggunaan pembaris jari dalam menghasilkan tulisan yang kemas dari segi jarak perkataan dalam ayat dalam kalangan murid pemulihan tahun 2. Selain itu, refleksi yang boleh dibuat oleh pengkaji adalah melalui kajian ini ia dapat meningkatkan daya ingatan murid terhadap penguasaan menulis dengan jarak yang betul melalui penggunaan pembaris jari. Sekali adalah cadangan tindakan susulan yang diusulkan oleh pengkaji selepas berakhirnya sesi tindakan yang dijalankan oleh pengkaji kepada peserta kajian, iaitu terdapat 4 cadangan tindakan susulan yang diutarakan oleh pengkaji. Yang pertama adalah menambahkan tempoh pelaksanaan. Seperti yang kita tahu bahawa tempoh masa sangat mempengaruhi keberkesanan kajian, di mana semakin lama tempoh kajian, semakin berkesan tindakan yang kita jalankan. Jadi tempoh masa yang singkat akan menyebabkan keberkesanan kepada penggunaan sesuatu barang ataupun keberkesanan untuk kita mengatasi satu masalah itu sangat tipis. Dan yang kedua adalah pemantapan bahan, kerana seperti untuk makluman bahawa bahan yang dibina oleh pengkaji adalah pembaris jari, dan bahan ini dibuat hanya menggunakan mesin laminate, maksud saya laminate paper dan A4 paper. Jadi bahan yang dihasilkan tu agak nipis, dan apabila penggunaannya berulang kali, kemungkinan bahan itu untuk rosak adalah sangat besar. Jadi pengubahsuaian bahan adalah sangat penting dalam kajian ini bagi supaya bahan yang kita hasilkan tu tahan lama dan tidak membazir kos untuk kita membuat bahan tersebut berulang kali. Jadi pemantapan bahan yang boleh kita lakukan adalah menjadikan bahan itu lebih tahan lama dan boleh digunakan pada bila masa sahaja. Dan yang ketiga adalah menerapkan elemen ICT. Dan kita tahu bahawa pendidikan kini adalah pendidikan alaf ke-21. Jadi penerapan ICT dalam setiap PDP bagi saya adalah sangat penting, kerana murid kita sendiri lebih berpandukan ICT ataupun lebih gemarkan ICT berbanding PDP yang hanya menggunakan penerangan begitu sahaja. Dan melalui ICT ni juga kita boleh menerapkan pelbagai variasi dalam pendidikan. Sama ada kita boleh masukkan animasi, kita boleh masukkan visual dan audio. Jadi daripada sini kefahaman ataupun penerangan untuk memberi kefahaman kepada murid melalui penerapan ICT adalah lebih mudah dan lebih menarik. Dan pengkaji mencadangkan untuk menerapkan elemen ICT ini adalah melalui penerapan kaedah didik hibur untuk bagi murid faham ataupun lebih mudah faham tentang apa itu konsep kekemasan tulisan dari segi jarak perkataan. Dan yang terakhir adalah penglibatan bersama ibu bapa. Maksudnya di sini ibu bapa sentiasa memberi bimbingan kepada anak-anak, dan mereka tahu cara untuk menguruskan tingkah laku murid. Dan kerana di sini kalau cikgu hanya mengatasi masalah di sekolah, tapi bila di rumah mereka masih melakukan kesalahan yang sama, jadi keberkesanan itu tiada. Untuk kita mengekalkan keberkesanan itu, seharusnya ibu bapa juga perlu mengambil tahu
apa yang sepatutnya mereka perlu buat untuk anak mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Oleh itu, yang terakhir adalah rujukan yang digunakan oleh pengkaji dalam menghasilkan kajian tindakan sepanjang sesi ataupun tindakan dilaksanakan. Sekian, saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata. Ampun maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.